Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Di bawah pengawasan Najib Razak selaku Menteri Keuangan, SRC International sendirian Berhad, SRC menjadi mangsa penipuan besar-besaran oleh bekas Perdana Menteri itu, kata Peguam Syarikat Terbabit. Membacakan kenyataan pembukaan dalam perbicaraan penuh hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, Lim Chee Wee turut memetik kata-kata Najib sendiri mengenai syarikat SRC. Kata Lim, Najib mendakwa SRC adalah tonggak kepada pembangunan berpanjangan ekonomi Malaysia yang mampan, panjang untuk rakyat. Daripada menjadi wadah untuk rakyat, kata Lim, SRC kemudian menjadi mangsa penipuan berskala besar dan terancang oleh Najib melalui pelbagai salah laku sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, penasihat emeritus SRC, bahkan selaku pengarah yang terselindung. Kata Lim, SRC menjadi medium yang dimanipulasi oleh Najib untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan KWAP. Tabung itu, tambah Lim, merupakan dana persaraan untuk kaki tangan awam negara, namun digunakan untuk memperkayakan Najib sekurang-kurangnya $120 juta. Dalam proses itu, kata Peguam Terbabit, SRC dan kemudiannya rakyat menanggung kerugian sekurang-kurangnya $1.18 bilion. Lim berkata demikian pada hari awal perbicaraan tuntutan SRC ke atas Najib bernilai $1.18 bilion difailkan pengurusan baru syarikat itu pada 2021. Pada asalnya, SRC menamakan Najib serta 6 bekas pengarah syarikat Terbabit. Bagaimanapun, SRC kemudian menggugurkan semua nama yang disenaraikan kecuali Najib. SRC mendakwa Najib telah menyalahgunakan kuasanya dan memperoleh manfaat pribadi daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan. Najib merupakan penasihat emeritus SRC dari 1 Mei 2012 hingga 4 Mac 2019. SRC yang kini dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan diperbadankan MOF Inc. menuntut ganti rugi AM, teladan dan tambahan selain faedah, kos serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Kata Lim, kerugian yang dialami adalah besar dan berpanjangan. Secara kebetulan, KWAP terletak di bawah bidang kuasa defendant pertama semasa beliau menjadi Menteri Keuangan, kata Lim. Perbicaraan dijalankan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin. Najib kini menjalani hukuman penjara 6 tahun di Kajang selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, membabitkan dana SRC bernilai RM42 juta. Dia diperintah menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan denda RM210 juta sebelum Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkan tempoh serta jumlah tersebut masing-masing menjadi 6 tahun dan RM50 juta. Lim memberitahu mahkamah
SRC membuat tuntutan mahkamah terhadap Najib untuk membolehkan syarikat tujuan khas itu yang diperbadankan pada 7 Januari 2011 melabur dalam sektor tenaga konvensional, tenaga boleh diperbaharui sumber asli dan mineral. Pelabuhan ini akhirnya ditujukan untuk rakyat dengan jangkaan bahwa mereka yang berkuasa akan bertindak dengan suci hati untuk faedah orang ramai. Mereka yang berkuasa mempunyai semua jalan terbuka kepada mereka, terikat untuk bertindak semata-mata demi kebaikan umum. Ringkasnya, sebagai penjaga kantung negara, katanya. Tambah Lim, orang ramai memberikan kepercayaan kepada penjawat awam yang berkaitan untuk tidak melakukan sebarang salah guna kuasa. Namun kata peguam itu, berlaku salah laku dalam kes tersebut. Defendant pertama yang memegang kuasa tertinggi ke atas SRC akhirnya menyebabkan kemudaratan dan kerugian kepada syarikat yang ditubuhkan dengan mengambil kira kepentingan awam. Salah guna kuasa ini berlaku secara meluas dan terdapat dalam pelbagai punca tindakan dan tuntutan yang dikemukakan terhadap defendant pertama, kata Lim. Perbicaraan dijangka diteruskan petang ini dengan saksi plaintiff pertama, Kevin Swampilai, yang pernah bersama Bank Swiss Cawangan Singapura BSI Bank memberi keterangan.